Southern slang, I speak it every day. I'm trying to get it poppin', each and every way. It's one nation, under goons. My goons are stripping all these cats down in the under rooms. Rooms, 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 rooms. Narco. Ada keluar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mana kamera? Kamera kat mana? Kamera kat situ. Sekejap ya. Okay, macam biasa kita check dulu teknikal. Tak okey. Okay, kita check dulu teknikal. Sound okey? Ada echo? Dapat. Okay. Alright. So, kuatnya dia punya ni. Jangan minum sikit. Jadi, malam ni adalah malam terakhir. Terakhir Sitas akan bercerita mengenai lutut. Kan? Malam terakhir, betul kan? Ya, yes, malam terakhir. So, minggu depan kita akan keluarkan topik baru selama seminggu juga. Jadi, yang mana mungkin tak sempat daripada hari Isnin hari tu kan dengan saya, bolehlah sekarang ni share saya punya live, share apa ni? Share dekat kawan-kawan. Kalau tak nak share dekat kawan-kawan pun tak apa. Share dekat wall masing-masing supaya lebih ramai dapat tahu. Rupanya ada orang yang tahu pasal kecederaan. Selain daripada doktor lah, sebab doktor dia boleh buat assessment, tapi saya boleh bantu anda untuk pilih apakah exercise yang sesuai untuk kecederaan anda. Nampak? Rare kan? Sangat-sangat rare. Sebab exercise ni kita tak boleh pilih sembarangan. Kalau sakit lutut, kita kena tengok dia punya faktor-faktor kecederaan dan macam mana exercise yang kita pilih tu, senaman yang kita pilih tu boleh membantu meningkatkan keperluan yang diperlukan oleh lutut. Jadi rugi, sangat-sangat rugi kalau anda tak share dekat wall anda tak share dekat kawan-kawan yang mungkin ada pernah dapat kecederaan lutut macam ACL full tear, ACL tear, ACL partial tear, MCL, LCL, PCL. Sangat-sangat rugi kalau anda tak share dengan mereka sebab mereka ni mungkin tengah mencari-cari siapa yang dia nak rujuk untuk training program, kan? Sebab kebanyakan orang yang kena kecederaan lutut ni, orang yang kena kecederaan lutut ni adalah orang yang aktif. Jarang orang yang tak aktif kena kecederaan lutut. So malam ni malam last, saya nak berkongsi dengan anda mengenai lutut. So kita minum sekejap. Sementara tim saya tengah share dekat grup-grup. Kan?
share dekat group, share dekat wall saya, share dekat wall kawan-kawan saya juga, supaya yang mana nak dengar lah, yang tak nak dengar tak apa, kita tak akan ganggu. Okay? Jadi malam ni macam biasa saya akan bersama dengan tetamu. Biasa saya tetamu dengan lelaki kan. Malam ni saya dapat tetamu wanita. Ya, dia ni seorang yang sangat-sangat aktif. Sangat-sangat awesome. Kalau pergi dekat area Bangi Kajang tu memang famous lah nama dia tu, orang kenal. Jadi nanti dia akan masuk bersama dengan saya. Dia dah ready ke Tim? Okay. Dia belum masuk lagi. Tak apa. Nanti dia tengah get ready dekat backstage. Nanti dia dah ready, kita akan dengar perkongsian dia. And macam biasa malam ni memang kita akan 30 minit tapi kita boleh lebih. Sebab tu lah. Sebab tu share cepat-cepat dekat wall masing-masing. Ataupun yang mana mungkin macam alah Syito ni buat live tak cakap ataupun dia miss tak main Facebook kan. Sebab ramai macam yang golongan yang muda-muda lah dalam 30-an, 20-an kan, dia cakap oh Syito live dekat Facebook. Facebook dah berhabuk dah. So kalau yang jenis-jenis Facebook berhabuk ni, tekan link jap. Saya punya tim keluarkan link jap lagi. Boleh ke tim? Kita keluarkan link kat bawah ni. Tekan link Telegram ni, kita akan notify. Kita akan notify mengenai live, mengenai apa-apalah knowledge mengenai kecederaan dan cara untuk mengurangkan sakit. Sebab basically kalau kita sakit memang jiwa kacau. Sangat-sangat kacau kan. Jarang orang yang sakit ni jiwa dia tak kacau. Kalau jiwa dia tak kacau ni mungkin mental dia dah strong enough untuk adapt rasa sakit tu. Saya bagi contoh lah kan. Saya punya my precious client which is umur dia 84 tahun. He's a Iron Man. He's a Iron Man, dia dah umur 84 tahun. Masih lagi aktif. Sangat-sangat aktif. Dia mula aktif daripada umur 56, if I'm not mistaken lah. Kalau saya salah, sorry Dia ada buku dia tau, The Bumblebee in Me. Macam tu lah tajuk dia. And buku tu boleh dapatkan dekat saya punya kedai. So siapa nak baca kisah dia sangat-sangat inspirasi lah. So dia start aktif daripada umur 56 sampailah 82. Sangat-sangat aktif. Tak pernah ada kecederaan. Adalah, tak pernah ada kecederaan lutut. Tu yang saya nak masukkan. Tak pernah ada kecederaan lutut, kaki semua. Sorry. Okey sangat-sangat. Tapi dia ada sikitlah kecederaan dekat bahagian cervical. So, masa usia dia 83 tahun, masa tu dia diuji. Dia diuji dengan sakit yang melampau. Sebab bahagian tulang dekat tengkuk dia ni memang dah ada masalah lah. Ada kita panggil spondylosis. Spondylosis ni ayat senang dia, Google lah. Tapi maksudnya tulang tengkuk dia ni ada kecederaan. Okay? Tak dapat. Sekejap Saya punya tetamu saya tak dapat nak buka link ni. Tak dapat nak buka. Oh, kejap Sekejap, dia tak tekan allow. Dia kena tekan allow sekejap Okay. So, kena allow mic. Kalau tak allow mic, saya tak boleh buka. Dah tak jadi apa pun. Ayu. Macam mana ya? Bagi link baru Sekejap Ini bahagian teknikal lah. Macam biasa kita akan check dulu. Kan? Okay, so sambung balik cerita yang ke tadi tu. So dia diuji dengan sakit yang melampau. Dia bukan ada kecederaan baru tau, tapi sakit yang melampau. So masa tu lah setahun.
setahun mental dia sangat-sangat breakdown. Tapi nasib baik dia ni semangat sangat-sangat kuat. So dia dalam keadaan mental breakdown tu, dia cuba juga untuk find the solusi, kan. Cari juga cara, no matter what, dia habis beratus ribu. Which is saya pun salah seorang juga yang jaga dia. Tapi biasalah, dia nak try semua benda. Sebab dia kata no harm kalau dia try. Tak ada masalah kalau dia nak try. So saya sebagai therapist kan, saya ni jenis yang kita tengok pada orang kan. Kalau orang tu jenis yang dia nak try dulu, and saya pun tak rasa benda tu bermasalah, it's okay, boleh try kan. Tapi saya punya treatment saya akan hold. Sebab saya tak nak affect. Saya punya treatment saya tak nak disebabkan dia try semua benda, tiba-tiba ada masalah ke apa, saya punya program pun masalah. Tapi tengok mau. So selama setahun saya pantau je dia punya perkembangan. Sebab saya disebabkan dia try semua treatment tu, jadi saya ambil bahagian wellness dia sahaja. Saya jaga dia punya resting heart rate, saya jaga dia punya diet, saya jaga dia punya lifestyle lah, saya pantau. Which is kalau let's say lah dia nak minum dia Chinese kan. So kalau dia kata okay dia sambut birthday dia minum banyak. So benda macam tu saya kena take note. Okay, bila saya dah take note everything, saya pantau semua, saya slow-slow lah saya nasihat dekat dia kan. Kalau dia nak baik dia kena macam ni, macam ni. Nampaknya saya punya tetamu tak dapat juga nak ni lah. Sekejap eh. Tan 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 tan. Buat video call lah. Cik buat video call. Dia tak bawa laptop. Apa rasa kena macam mana ya? Video call lah kot lah. Dia duduk dekat sini lah. Dia duduk sebelah kecil macam ni. Macam tu. Okay, so sama balik cerita tadi. Sementara tim saya tolong settlekan dia. Jadi sama balik cerita tadi tu kan. Dia pun, yelah saya slow-slow, saya nasihatkan dia. Dia macam mana, bila dia try satu treatment tu, dia akan, dia suka share dengan saya. Yelah sebab as a comparison kan, sebagai knowledge juga untuk saya belajar. Sebab dia kata, this is what we all have to do lah. Kita learn. Every day kita akan learn sampailah kita mati. The day kita berhenti belajar, maksudnya tu the end of the day lah. Maksudnya jiwa kita ataupun otak kita dah mati. So macam dia ni, dia sentiasa belajar. Sebab tu dia boleh hidup lama. Sampai 84 tahun kan. And masih lagi aktif. Jadi dia pun sukalah cerita, dia kata bila dia buat treatment A, okay ni yang dia rasa. Bila dia buat treatment B, ni yang dia rasa. So bila saya dengar, saya pun bagi tahulah dia konsep kecederaan. Kecederaan, orang kata badan kita ni dia ada konsep-konsep yang tersendiri. Kalau bahasa biologi dia panggil mekanism. Dia ada mekanism yang tersendiri. Contoh, kalau cedera dia ada mekanism cedera. Kalau dia sakit dia ada mekanism yang sakit. Tapi saya suka guna perkataan konsep. Okay? Kalau kita faham konsep, kita senang nak deal dengan konsep tu. Jadi kita tengok lagi sekali. Ya, tak dapat. Nampaknya tim saya dia tak dapat nak buka. Okay. And then saya pun explain. So lama-lama dia pun macam dia pun faham lah konsep tu. So recovery ni kan, kalau kita faham konsep tu, pergi mana-mana pun
Semua orang akan guna konsep yang sama. Cuma pengalaman yang membezakan. Saya syukurlah. Alhamdulillah saya memang banyak dapat kes-kes yang berat yang mana saya kena refer balik dengan saya punya profesor. Jadi kes dia ni saya memang akan refer lah dengan profesor saya. Saya ada 3 profesor, lepas tu saya ada seorang lagi tu saya punya supervisor. Saya akan discuss dengan mereka supaya saya akan dapat the best thing. Sebab diorang ni saya punya advisor, saya punya supervisor tu dia memang tolong saya untuk saya dapatkan the best method untuk solve people punya problem. So nak cakapnya mental breakdown dia alhamdulillah lah setahun dia mental breakdown, tapi dalam masa keadaan macam tu lah saya support dia, saya bagi dia orang kata harapan lah yang dia boleh sembuh, tak ada masalah. Cuma kena faham konsep dan kena ikut konsep badan. Okay, so macam sekarang alhamdulillah umur dia dah 84 tahun, dia dah start training. Patutnya kalau ikutkan mungkin dia boleh masuk Langkawi punya Ironman, tapi disebabkan MCO mungkin tak masuk lah kan. Tapi memang dia nak balik bertanding dan insyaAllah kalaulah keadaan COVID-19 ni dah better kan, kita dapat lawan COVID-19 ni, kami akan kami akan ke Gurun Sahara untuk menyertai nama dia survival of the fittest. So nampak tak dekat situ umur 84 tahun. Bila dia care pasal badan dia kisah pasal badan dia, sakit sana sakit sini, dia terus cari orang yang betul. Chiropractor ke, doktor ke, physical therapist macam saya ke, dia cari orang yang ada ilmu kan, yang ada ilmu, yang ada pengalaman untuk bantu dia. Okay, jadi tu salah satu cerita lah yang saya boleh share dengan anda. Tu cerita pasal dia. Kalau nak cerita pasal lutut ni, sangat-sangat banyak. Okay, tak dapat ya? Pinjam you punya phone lah. Video call dia boleh? Tak apa. So kita akan video call dia lah. Sediakan video call dekat sebelah ni. So saya akan call tetamu tu sebab dia ada masalah teknikal sikit. Boleh? Abaikan suara kat belakang. Tu nak cerita satu kisah yang uncle. Next, kalau pasal lutut, kisah yang paling pelik lah saya dapat. Tak yalah, kita pegang je ni, kita letak macam ni. Tak apa, sekejap lah sambil-sambil. Tak apa, saya tak payah stand lah. Maafkan saya. Kalau pasal lutut, adalah satu kisah yang bagi saya sangat-sangat terharu. Terharu sangat-sangat sebab dia sanggup, ni seorang budak lah, tak budak ke, remaja umur 19 tahun, umur dia masa tu 17. Dia player rugby tau, umur dia 17 tahun. Disebabkan dia tak nak terjatuh atas kucing, kucing yang tengah mengandung tu, dia tak nak jatuh atas kucing tu, dia sanggup pusing badan dia and terus dapat PCL full tear. Terharu. So yang tu kisah dia agak orang kata thank you, agak terharu lah. Saya terharu jugalah dengar kisah adik tu. And saya jaga dia alhamdulillah 3 bulan and memang ada improvement. Yeah. Terpaksa video call. Jangan masuk lah. Jangan masuk lah. Dah dapat masuk dia cakap. Baru dapat masuk. Baru dapat masuk ya? Sekejap padam sekejap Dia dah dapat masuk. Ada ya? Oh, okay, tak apa. Line dia tak berapa clear. Hai Coach Aizo.
Ya Allah, kelang kabut. Kan, dengan tudung-tudung sekali kan kabut ah. Dengan tudung Okey, tak sikit, tahu okey, lupa sikit. dah ni ah. Okay. Alright. So, inilah tetamu kita pada hari ni. So, Coach Aizon boleh Sekejap. kenalkan diri Saya sikit. kuatkan. Kenapa tak dengar Adjust sikit. suara ah? Tak dengar. Oh my God. Tak dengar suara saya ke? Sorry Langsung? lah, maklumlah bukan IT macam ni lah kan. Tengok dia punya gambar Tak dengar depan suara? audience. Tak apalah. Dengar sikit, dengar seslow je. Dengan seselum. Dengan seselum pun boleh. Salam tak sabar. Okay. So, kenalkan diri dulu. Nanti baru kita tanya sikit soalan. Kenalkan diri sikit. Kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah berapa orang tengok tu? Sebab tak nampak. Tak apa. Okay. Saya Aizum, fitness trainer di area Bangi, saya berjaya, Putrajaya, Kajang. Di situlah. So apa lagi nak tahu lah? Fitness trainer semualah. Spesifik. Ada buat yang Spesifik. kan? Okay, spesifik saya lebih kepada untuk group training and personal training. Tapi ada juga saya juga buat untuk MetaFit punya course, MetaFit punya fitness lah. Siapa yang tahu MetaFit tu tahulah kan apa tu MetaFit. Yeah. Nak kena cerita sikit MetaFit tu macam mana? Kena cakap sikit. Okay, so MetaFit ni satu exercise HIIT, High Intensity Interval Training. Okay, dia lebih fokus kepada cardio. Dia actually cardio, tapi dalam masa yang sama dia ada body weight juga. Okay. So dia tak ada lama sangat lah. Tempoh masa dia antara 15 minit ke 30 minit lebih kurang. Tapi dia high intensity. I see. Kayaknya dah berapa lama Dah berapa lama buat fitness trainer dengan MetaFit ni? Lebih kurang, saya baru lagi sebenarnya. Lebih kurang dalam 3-4 tahun. Lebih kurang lah 3-4 tahun. Lah. Agak-agak lah. Sebab dah lama sangat kan tak ingat. Okay, jadi minggu ni saya banyak bercakap pasal lutut. Jadi itulah spontan ni. Kan spontan kan. Mungkin Coach Aizum boleh share sikit cerita ataupun pengalaman. Kot-kot ada klien yang pernah mengalami sakit lutut ataupun kecederaan lutut. Mana-mana je. Tapi yang berkaitan dengan lutut. Cuba ada tak recall balik sikit cerita lah pasal dia orang tu. Kalau klien saya lebih suka sebab saya pernah mengalami sakit lutut. Apa yang sebab saya kemungkinan sebab saya sebenarnya terapi saya kat depan saya ni. Dia lebih tahu tentang saya punya lutut. Okay, sebenarnya saya pernah mengalami sakit lutut sebelum ni. Kemungkinan yang penyebab sakit lutut tu adalah kemungkinan overuse. Sebab saya terlibat ataupun banyak join running, especially trail running. So dia banyak, kadang kita tak perasan kita punya position badan masa lari tu kadang terlampau kejar, kadang-kadang kita tak perasan akan menyebabkan lutut kita ni sakit. So saya pernah mengalami lah sakit tu. Apa saya buat, saya jumpa saya punya pakar lah. Kan? Settle lah, terus settle, tak ada dah? Apa dia? Masih ada lagi ke dah okey dah lutut tu? Dah okey. Kalau saya punya lutut, saya ambil masa untuk, saya akan ada tempoh recovery lah. Saya akan rehat daripada aktiviti yang melibatkan lutut paling minimum 1 bulan, 4 minggu. Kalau paling teruk pun, saya pernah 6 bulan saya rest. Disebabkan lutut sahaja? Yes, lutut dengan ankle. 6 bulan tu kena injury apa? 6 bulan tu kena injury apa? Ke sakit sahaja?
Dia cedera ke dia sakit? Dia beza tu dua tu. Cedera sakit. Ah. Both kot. Oh, Ada masa dia sakit, ada masa dia cedera, injured. Jadi Pain macam macam mana? Pain dengan injured. Dua tu kot ada. Dua juga ada. Okay. Tak apa, faham. Ni yang saya cakap sebab dia biasanya kalau cedera ni, contoh macam ACL full tear, ligament sprain ataupun ligament putus, tendon koyak. Ada ke benda yang macam tu? Meniscus koyak ada? Tak ada. So maksudnya sakit sahaja. So dia masuk dalam kategori sakit. Dia bukan kategori cedera. Sebab itulah confuse kan. Orang memang confuse mengenai sakit dengan cedera. So macam Aizam ni memang sakit. Sebab itulah bila kita adjust kan. Bila saya adjust sekejap je dah better dah. Sebab just orang kata adjust lah otot yang ketat. Hari tu sampai tertarik sampai ke perut kan. Sebab metafit ni dia memang high intensity. So hari tu perut cramp ke apa? Perut yang pinggang hari tu, ingat tak? Yang pinggang tu. Ingat tak kenapa dia boleh jadi macam tu? Pinggang? Kan lepas kita, yang perut, bahagian perut sakit tu. Ingat tak? Pernah. Ni yang tu agak-agak jadi sebab apa? Tak clear lah. Cuba repeat soalan. Saya tak dengar. Minta maaf, saya punya earphone pun tak boleh pakai masalahnya. Tak apa. Kan ingat tak hari tu yang masa Aizam cramp perut tu? Yang sampai nak berjalan sakit bahagian bawah tu. Okay. Bawah. Kan? So rasanya ada kaitan dengan lutut tak? Ataupun training yang terlampau hardcore? Kemungkinan tu ada. Overtraining. Masa tu buat preparation overuse untuk lah, trail overuse. running kan? Yes. Trail running kan? Yes. Sebab Aizam ni memang dia trail runner. Trail runner ni kalau dia punya training memang agak high intensity lah bagi saya lah. Sebab saya pun tak mampu nak buat macam dia orang ni. Alright. Jadi kiranya Coach Aizam pernah sakit lutut. Kalau klien pula biasanya yang macam mana tu? Dia orang mengadu ke ataupun Coach Aizam tengok pergerakan dia tak clear tu terus macam akak ada sakit lutut ke? Macam mana detect yang klien yang ada sakit lutut? Okay, untuk saya punya personal ataupun group training, saya akan sediakan soal selidik dulu sebelum kita mulakan sesuatu program. Okay, in case kalau ada saya punya trainee yang mempunyai sejarah sakit lutut ataupun sebarang injuries, okay, saya biasanya akan minta diorang sediakan yang latest punya result result berkaitan diorang punya injuries lah. Kalau injuries diorang masih baru, saya tak galakkan lah, saya lebih kepada recovery. Saya akan prefer antara yang saya prefer Coach Sitos berkaitan kalau apa-apa injury saya akan refer dia. Okay. Dia sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus kalau berkaitan. Promote sikit. Sangat bagus. Memang saya respect dia punya kepakaran dalam bidang rehab dengan ataupun sport massage. So kalau apa-apa klien saya yang nak meneruskan program training, sebab program training ni dia depend pada individu punya level fitness. Dia tak boleh main hentam saja. So bila kita tahu background seorang trainee, kita akan ambil maklum balas dia orang punya sejarah. Kalau in case ada sebarang injuries, kita akan refer kepada terapis dulu. Boleh diteruskan ataupun tidak. Kalau memang tak ada injuries, tak ada masalah. Kalau siapa-siapa yang ada injuries, saya akan refer dulu pada kebiasaan saya akan refer pada Sitoh lah. Okay, ni ada soalan ni. Soalan dia apa tadi? Hisham. Tu soalan tu Fiza Hisham. Berapa lama sakit lutut? Sakit-sakit pun masih train klien ke? Masih. Saya masih train. Walaupun saya sakit lutut, saya masih train. Kita train dengan train klien dengan training sendiri, dua benda berbeza.
Okay? Okay. Kena faham tu sebab saya walaupun saya train klien saya, okay, itu tak bermaksud saya training diri saya. Dia dua benda berbeza sebab semua orang confused. Oh kau okay, awak seorang coach, awak selalu training, tapi sebenarnya tak. Seorang coach ataupun trainer dia perlukan sendiri punya jadual ataupun plan workout dia sendiri. Bukan betul. waktu dia coach itu adalah training dia, bukan. Itu different punya kerja, dia lain. Itu kena faham lah. Kita extra lah kan. Sebab selalu orang salah faham tau. Orang ingatkan kita coach, contoh saya satu hari kalau paling banyak pun saya akan buat 5 coaching satu hari. Itu paling banyak lah, pada saya larat saya buat lah 5 1 jam 1 sesi. So orang ingat 5 coaching tu saya exercise 5 jam. Tak, itu bukan. Itu adalah saya coaching klien saya. Saya ada sendiri saya punya schedule training lah. So seorang trainer perlukan juga plan dia. Betul. Beza. Kan. Setengah orang dia tak, setengah orang dia tak faham benda tu. Saya jelaskan kat sini lah. Betul. Sama jugalah macam saya pun jadi terapis pun, kita train orang juga untuk dia sakit kan. Tapi kita pun perlukan training kita sendiri juga. Kalau tak macam kita nak jaga orang kan. Betul. Alright, faham. Next soalan tadi ada yang kedua tu. Dia tanya berapa lama dah? Okay, berapa lama dah? Berapa lama lah kita? Lama kan? Saya dah banyak kali buat treatment dengan Coach Sito sebab sebelum ni saya pernah buat dengan terapis yang lain. Sebenarnya saya pernah buat. Tapi yang berkenan dekat hati saya ni memang Coach Sito sebab dia promote sikit Ni memang betul lah, bukan tipu. Bukan tipu punya. Sebab bila saya buat dengan Coach Sito, dia terangkan secara detail apa saya punya kesakitan apa yang saya alami, punca-punca apa yang saya dapat yang sakit tu, macam mana saya dapat sakit tu, apa punca dia pun saya tahu. Dan dia akan terangkan apa kita punya masalah secara detail. Macam contoh masa mana, semua. Kalau dengan yang lain, terapi saya just pergi saja, duduk, tadahkan badan, just massage saja. Tak ada diterangkan secara detail. So coach itu ni dia lebih kepada knowledge lah. Siapa yang perlukan knowledge, yes, pergi pada coach itu. Saya suka dia. Kalau nak rehat, nak tidur, betul bukan tipu punya. Betul setuju juga. Itu dah lama lah saya dengan coach itu. Dah berapa tahun dah? 2018 kan? Lebih kurang lah. 2019. 3 tahun dah. 3 tahun. 3 tahun. Kita jumpa. Saya memang ada buat JV dengan coach itu berkaitan saya punya training pun. In case kalau saya punya training ada masalah pun saya akan refer pada coach itu sendirilah untuk membetulkan apa yang itulah. Sebab memang dia macam mana, dia sport massage ni nampak macam massage ni massage kan. Orang ingat massage ni massage lah. Tapi sebenarnya orang tak pernah jumpa orang yang massage ni boleh consult orang yang passion dia lah, passion dia. Consultation tu yang orang kata crucial. Sebab dia perlukan ilmu yang lama lah, ilmu dengan pengalaman. So that's why lah orang kata kelebihan Citos ni, bukan saya lah, kelebihan company Citos ni, kita memang consult kan, kita consult supaya klien tu faham. Dia lebih detail lah, consultation tu lebih detail. So you dapat free je, include sekali you punya package. Itu yang best. Itu yang best. Serius. Betul. Sebab macam tadilah mungkin Aizam ingat Aizam injured kan, padahal tak pun. Kadang-kadang saya ingat saya injured, rupanya saya tak injured, saya sakit saja. Kan sakit je. Overtraining, overuse. Tu benda biasalah bila kita selalu training kan. So benda ni lah yang orang cakap, bila terapis tu boleh asingkan dua perkara ni, at least kita rasa lega. Kan? Aku tak injured. Kan dah lega, boleh training. Kalau tak stuck macam, tak nak lah aku injured ni. Padahal pain je. Kan? Sebab tu lah orang kata terapis ni kena pilih. Jangan main sebaik je siapa-siapa. Sebab kita bayar. Pilih terapis yang betul lah. Bukan terapis terapis batu loncatan. Bukan. Cari yang betul-betul. Cari yang betul-betul berilmu lah. Sebab kita punya masa ni bukan, pada kita ni bukan orang cakap mainan kan, benda yang kita nak pakai lama. Sama juga dengan training.
untuk trainer pun cari yang betul-betul yang berlesen dah, yang bertauliah. Jangan cari trainer yang sembarangan Kan. untuk train you sendiri. Train untuk training lah, sebab Betul. nanti akan berlaku banyak lagi injuries pada badan. Itu yang kita nak. Betul. Kan. Dan satu lagi, bila kita ni tak boleh bezakan sakit dengan kecederaan, kita pun tak boleh nak perform. Memang tak boleh perform. Betul. Sebab Tak boleh fear tu perform terlampau 100% lah. Kan. Ni Nur Hidayatul Solikin Mat Ali. Hai favorite therapist. Kawan-kawan kan? Kak Atun. Hai Atun. Hai Kak Atun. Atun. So next kita tahu. Ada soalan ni. Ada yang tanya ni. Okay ni. Okay Coach Aizam, waktu kena kecederaan lutut dulu kan, apa immediate punya first aid yang Coach buat? Apa step pertama yang masa tu tak jumpa Citoh kan? So agak-agaknya apa yang Aizam buat dulu? Masa rasa sakit kat lutut tu lah. Kejap, saya recall balik apa yang saya buat dulu lah. Sebab sebab benda ni dah lama. Sebab yang later saya sakit ankle. Sebab saya saya sakit ankle masa saya last bulan 1 bulan 2 sebelum PKP saya dimasuk satu trail run. Sebab nak kejar masa kan. So terleka sekejap, saya injured di bahagian ankle. Okay, first yang saya ankle sebab yang ni yang paling latest saya ingat. Okay, apa yang saya buat first kali, jangan masa dia injured tu, okay, jangan push dia. Maksudnya jangan guna sebutan dia. Jangan guna ankle tu buat sementara. Okay, dan masa tu saya punya event punya medical team. Okay, dia letak ubat panas. Ubat panas ke ubat sejuk? Antara dua tu lah, saya lupa. Counter pain tu yang spray tu. Kot. Lepas tu last kali dia akan bubuk ais. Adakah elok bubuk ais sebenarnya? Memang dia okey je letak ais tu. Dia ada argument lah letak ais ataupun tak payah letak ais. Ada satu research latest dia cakap kalau kita letak sebab ais banyak artikel yang mengatakan ada yang panas, ada yang sejuk kan? Sebab ada yang latest tu dia kata ais ni dia akan melambatkan proses recovery sebab inflammation kan dia panas. So bila inflammation tu panas, bengkak kan, keradangan tu kan dia panas. So maksudnya dalam tu tengah fight nak baiki kawasan yang cedera, lepas tu kita pun letak ais. So benda tu jadi slow. Ada yang cakap macam tu. Tapi ada satu lagi argument dia cakap kena letak ais supaya yang tadi tu belaga tu dia tak berlebihan. Dia tak jadi bengkak yang sangat-sangat besar. Sebab bila badan kita bengkak kan, dia akan push nerve pain punya receptor. So kita akan sakit. So bila kita sakit ni biasanya kita tak akan gerakkan bahagian yang sakit tu. So dia akan freeze. So bila freeze, so dia akan jadi faktor lain pula. Faktor mobility tu kurang, flexibility tu kurang. So this is the argument. So macam saya pegang apa yang you prefer. Contohlah macam saya tengok pada orang tu. Kalau orang tu bukan jenis yang tahan sakit, letak ais dululah. Supaya mental dia ni ready. Mental dia okey. Tapi kalau jenis macam kita kan Aizam, kita dah biasa training, kita dah biasa dah sakit. So kita boleh tahan. Betul tak? So mental kita dah ready. So bila mental kita ready tak apalah tak letak ais pun. Tapi janganlah letak minyak panas tu. Minyak panas tu nanti dia merancakkan lagi. Dia sebenarnya kecederaan ni depend pada individu punya ketahanan badan. Sebab saya injured dulu, saya still boleh jalan tau. Itulah tolerance masing-masing berbeza. Yes. Walaupun sakit tu kan, tapi saya tak adalah push. Tapi boleh tahan sakit, betul tak? Kontrol lah. Tapi setengah orang tak boleh berjalan langsung. Yes. So depends lah macam mana you. Itulah yang saya cakap sebab dia tak ada yang teruk, tak ada yang orang kata tak ada bad and good lah. Tapi why not you choose one? Prefer lah yang mana. Kalau rasa tahan sakit, tak payahlah. Kalau rasa tak tahan sakit, celuplah dengan ais ke letak ais kan. Sebab ais ni dia akan bagi rasa macam soothing, rasa macam relax. Ada orang dia prefer letak yang suam. Contoh macam hot pack ke cool pack ke, boleh juga. Cuma
biasanya lah kan bila kita letak masa kata secara logiknya bila benda tu tengah panas, kita letak lagi benda panas, dia akan merancakkan lagi proses tu. So bila proses tu terlampau rancak, dia akan kembang. Dia akan kacau neighborhood dekat tepi tu. Kawasan tepi yang tak berkait pun dia akan kacau. So macam saya lately lah, kalau saya sakit ke apa benda kan, saya terus notice lah, saya tak injured. Tapi bila rasa tak selesa tu saya faham yang otot kita ada yang tegang. Sebab kita kan training, so otot kita banyak bekerja, tiba-tiba dia like auto lock macam tu. Kan dia lock sekejap sebab dia nak protect kan. Memang saya terus spray SB9 lah. Spray, bagi dia lega. And then relax jap. Relax jap, lepas tu teruskan balik. So tu yang saya buat lah sejak jumpa SB9 ni. Kalau tak jumpa SB9 ni biasanya memang saya Saya tak try lagi tu SB9 tu. Tak apa. Kak Ida dah try dah. Nanti saya try. Nanti tak kita sempat jumpa lah, lagi. Next week kita jumpa. Boleh. Sebab ni memang bagi saya lah. Saya jumpa benda ni pun sebab dah fail. Hari tu memang tak boleh berjalan. Tiba-tiba spray, Alhamdulillah boleh jalan. Terus macam, okey lah, bolehlah kita JV dengan company ni kan. So JV company ni belajar pasal teknologi dia. So teknologi dia tu sangat-sangat rare. Tu yang saya suka tu. Kadang-kadang kita dengar macam sapu minyak panas ke spray benda sejuk ni, dia just permukaan je. Tapi yang ni dia tak ada benda tu. Dia punya teknologi tu dia boleh tembus sampai ke dalam, sampai ke salur darah. So darah lancar. Bila darah lancar memang semua penyakit, orang kata semua masalah tu dapat settle lah. Sebab darah tu cukup. Kalau darah tak cukup macam mana nak recover? Betul tak? Contoh macam Aizum lah. Bila rasa macam ankle tu tak sedap ke apa kan. Sebenarnya darah tu tak cukup dekat situ, supply dia. Dah habis lah. Belum campur mungkin masa tu dehydrate ke kan, training agak panjang kan, agak lama, mungkin dehydration pun boleh mengganggu darah punya pergerakan. Darah dia akan jadi tak smooth, bertindih salah satu dia bertindih lah each other. Clogging lah, kalau bahasa Inggeris dia panggil clogging, dia melekat kalau tak cukup air. Sebab tu orang suruh minum air. Salah satu faktor dia lah. Jadi next soalan pula. Coach Aizam berapa lama? Apa soalan dia personal therapist? Saya bukan terapis. Coach Aizam berapa lama coach jadi personal therapist? Dia salah soalan. Saya bukan terapis. Okay, mungkin dia nak masukkan personal trainer. Ni trainer, ni MetaFit. Saya punya klien pun kalau nak bermeta-meta, saya bagi dekat dia. Saya bukan terapis. Terapis adalah konsitos. Kini dah berapa lama jadi trainer untuk MetaFit ni, ditanya tadi? Okay, untuk MetaFit anggaran lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Kenapa MetaFit Kenapa MetaFit? Okay. Sebab MetaFit ni saya berminat, kenapa bermula saya berminat untuk fokus pada MetaFit. So sebelum ni saya pernah join banyak group training ataupun aktiviti jenis-jenis exercise macam Zumba ke apa whatever yang di luar sana. Okay. Bila saya try MetaFit ni, dia buatkan saya lagi addicted tau. Sebab apa? Sebab MetaFit ni dia high intensity interval. Walaupun dia high intensity, tapi tempoh masa dia adalah paling minimum pun 16 minit. Okay, and then maximum 25 minit. So 16 minit ke 25 minit dia punya timing MetaFit tu sendiri, exercise tu. So untuk orang-orang yang memang sangat busy, okay, macam contoh saya contoh si Tos ke siapa-siapa di luar sana yang memang sangat busy, tak sempat nak exercise, boleh luangkan masa hanya 16 minit saja satu hari. 16 minit ke 25 minit. So dia tak perlu ambil masa 1 jam untuk habiskan satu sesi MetaFit tu. Itu adalah satu benefit yang saya sangat suka lah. Sebab sekarang ni memang kebanyakannya orang akan bagi alasan kat saya tau. Dia cakap macam ni, Aizum, aku tak ada masa lah nak training kan. Tapi masalahnya MetaFit ni hanya 16 minit je. 16 minit tu memang sekejap, tak lama 16 minit tu tak lama, tapi dia memang HIIT. HIIT means the push yourself sampai limit. Tapi tahulah level fitness masing-masing macam mana. So dia ada modified, siapa yang beginner dia akan ada yang low punya lah. Tapi dia akan push sampai limit dia jugalah. Maksudnya yang beginner sampai limit beginner, yang advance sampai limit advance lah. Dia punya perbezaan tu.
So lagi satu lagi yang So, saya suka ni lah tentang macam MetaFit soalan ni. ni boleh jawab lah kot soalan yang bawah ni kan. Nasihat Coach Aizam untuk sedentary tu. Boleh selit sekali kot. Yang sedentary boleh. Sangat saya galakkan sebab MetaFit ni dia bukan sahaja pendek tau timing dia. Dia bukan saja untuk orang yang busy, tapi untuk orang yang beginner yang tak pernah exercise pun boleh berjinak dengan MetaFit, tapi ikut level dia sendiri. Maksudnya ikut level fitness yang sedentary itulah, tak pernah exercise. Okay, kita akan buat modified. Bukan modified tau. Dia modified ni means maksudnya you push juga sampai you punya limit, tapi limit beginner, bukan limit advance. Dia tahu beza antara limit advance dengan limit beginner. So kita tahu limit kita punya badan macam mana. So tak perlu over daripada limit badan. Bila over itu yang berlaku injuries. Itu kita tak nak. So kita tahu apa limit kita, apa limit fitness kita, apa limit body kita. So kita push sampai situ. So and then lepas lama-lama badan akan adapt. Exercise ni badan senang adapt. Allah jadikan kita punya badan ni sangat-sangat unik. Sebab badan kita akan cepat beradaptasi dengan pelbagai jenis exercise yang sama. Maksudnya bila kita melakukan satu exercise waktu yang lama, so badan tu dia cepat adapt. So bila dia adapt, apa yang MetaFit buat adalah, siapa yang selalu join MetaFit dia akan adapt tau. Tapi apa yang dia perlu buat adalah dia kena push lebih sikit daripada kebiasaan yang dia buat. Itu yang best pasal MetaFit ni. So semua level boleh join, tak ada masalah. Jangan takut. Kalau dengar high intensity kan semua orang akan takut. Orang yang beginner akan takut biasanya. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Orang beginner digalakkan sangat untuk join. Sebab dia memang bukan untuk orang busy, untuk beginner pun digalakkan. Dia sebenarnya ada satu lagi yang best dalam MetaFit ni. Dia punya afterburn effect tu, EPOC kalau pernah dengar lah. Okay, excess post oxygen consumption. Itu adalah penggunaan oksigen selepas exercise. Okay, calorie burning adalah lagi tinggi dari normal exercise. Itu yang kita nak, 24 hours punya metabolism lah. Itu yang menarik. Pembakaran lemak tu 24 saya suka lah, sebab tu saya fokus kat situ. I see. Tapi kita punya sesi, saya punya sesi 1 jam. Kalau saya buat kelas kat luar ke kat studio ke, saya akan buat 1 jam sebab kita akan ada cooling down, kita ada warm up. Sebab sebenarnya kita akan warm up 15 minit. Tu macam-macam pun dari 45 minit lah. Kurang. Sebab kan ramai orang badan kan bila dia terus buat lagi injuries berlaku. Betul. Kena jumpa coach ni lagi banyak injuries berlaku. Saya takut. Sebab itulah, sebab ramai antara orang kata trainer ni dia tapi sebenarnya tak boleh buat hari-hari MetaFit ni sebab dia dah push, so dia ada recovery juga. Tempo recovery tu tetap kena ada lah. Sama jugalah untuk rehab semua. Biasanya berapa hari? 1 hari, 2 hari? Seminggu berapa kali tu kalau nak buat MetaFit punya training tu? Kalau seminggu digalakkan minimum 2 kali. 2 ataupun 2 average lah, 2-3 kali. 2 hingga 3 kali seminggu. Yang lain-lain tu macam hari alternate lah. Hari lain buat strength. Strength tahu kan? Strength training. Dumbbell ke apa ke. Ada yang berkenan ni nak tanya coach ni. Coach nampak sangat aktif dan muda. Berapa umur tak payahlah tanya umur. Agak-agak berapa? 20-an, 30-an, 40-an, 50-an? Saya lebih kurang Sitas. Coach Sitas saya lebih kurang dia. Tua sikit daripada dia. Tua sikit daripada Coach Sitas. Tua sikit? Ya ke? Sikit je. Saya lagi berusia daripada Coach Sitas lah. Kak Ida. Coach 17 tahun at heart. Dah keluar dah dia punya spy dia. Ini antara contoh yang tadi tu yang komen tu Ida tu salah seorang saya punya, dia dah join lama. Dia dah join lama MetaFit punya training. So dia dah banyak lah improve dia punya fitness level. Dulu berapa dia punya berat? 100 lebih rasanya. 100 lebih pun boleh join MetaFit, tak ada masalah. Marah dia. Marah dia kita reveal. Dulu pun masa Aizam refer dekat kalau nak dekat saya kan? Aizam yang refer Ida dekat saya kan?
Sebab Ida dia ada injury dia sendiri. Dia ACL. Actually Ya, ACL dia pun injured. boleh je Metafit, tak ada masalah. Tapi dia kena tahu dia punya limit lah. Sebab Ida ni dia adalah salah seorang klien saya yang ada sejarah tentang injuries lah. Sebab dia ACL dah operate. So saya tak berapa pakar dalam bidang terapis yang kaitan dengan ni. So, saya refer pada Kositos lah untuk dia punya untuk teruskan Sebab dia dia punya memang ada injury. dia punya terapi. Dia memang injury. Ida tu memang Yes, injured. kita tak nak orang injured. Dia memang injured. Tak nak sangat, saya tak nak. Saya sangat tak nak ada injury sebelahku. Sebab tu kalau sebelum exercise akan tanya dulu lah siapa ada injury, siapa tak ada injury, siapa dia kita akan refer pada Kositos lah, lebih pakar. Kan? Ni soalan daripada Fiza Hisham ni rasanya dah jawab kot. Kalau nak start training balik, berapa kali seminggu nak exercise macam Metafit ni? Takut sakit badan. 2 kali. Maksudnya dia nak start 2 kali. Direct punya 2 kali seminggu kalau nak start balik. 2 kali, yes. Kalau 1 kali dia tak rasa. Kan? 1 kali nanti dia terus badan terkejut 1 kali kan. So dia terus akan berlaku ni lah. Injury apa ke tak nak. So 2 kali tu dia badan kita dah adapt. I see. Biasakan badan dengan exercise. Sama juga kalau nak untuk yang memang tak pernah buat exercise pun, yang tak pernah buat exercise pun, mulakan dengan small punya movement. Jangan terus macam tak pernah buat tiba-tiba nak lari 5 kilo. Jangan. Try dulu 1 ataupun 500 meter je dulu. Try small, lepas tu baru progress later. Itu yang penting. Jangan ada injuries. Kalau nak tahu memang kena join dia punya kelas lah. Kelas selalu buka kan? Hari apa? Kita tak buat lagi outdoor. Tak buat lagi outdoor. Metafit tak boleh online. Saya sekarang ni saya buat online. Saya buat online untuk group training saja. Group training dan personal training saja. Kalau untuk Metafit saya tak buat online sebab rule untuk Metafit dia tak boleh buat online. Dia kena face to face. Okay, faham. So siapa yang nak tahu tu kena follow lah Instagram dia. InsyaAllah bulan 7 ni insyaAllah. Tapi kita ada limited seat lah sebab PKPP kan. PKPP, yes, betul. Tapi saya buat di Putrajaya. Putrajaya, yes. So Metafit ni masa mula-mula saya dengar pun, saya tahu pasal Metafit tu tapi tak pernah join. Kau situ pun tak pernah jumpa lagi. Pernah jumpa tak? Pernah lah malam tu. Nangis juga lah. Sorry. Aku pergi main gym. Memang yelah sebab saya memang saya kurang sikit lah bahagian macam nak kena lompat lah, lepas tu duduk baring semua-semua tu kan. Tapi tak nak kena buat sebab biasanya yang kita tak suka tu bagus untuk kita kan. Sebab saya memang prefer gym. Gym ni kita dah biasa kot. Tu yang macam dah tak ada improvement sangat. So kita tukar sekejap Metafit kan. InsyaAllah nanti mesti memang wajib ada untuk gain muscle. Sebab HIIT yang Metafit ni lebih pada cardio. So ni nombor Coach Aizom. Kalau nak tahu pasal Metafit, boleh lah. Thank you. Apa? Itu nombor saya, nombor telefon saya. Boleh save. Boleh save. IG apa IG? IG fit FIT with WITH Aizom AIZUM. Fit with Aizom tu dia punya Instagram. Memang aktif dekat Instagram kan? Segala aktiviti untuk fitness saya post di situ. I see. Yes, nanti tim saya akan keluarkan dekat bawah tu Instagram dia dengan nombor phone. Jadi dah ambil nombor phone, semua orang boleh screenshot. Okay, so rasanya tu je untuk kita pada malam ni. Thank you so much Aizom, sangat best, perkongsian sangat best. Nampak tak, kata malu tapi banyak cerita dia. Tadi ada problem awal-awal, lepas tu dah keluar kabut, dah keluar macam-macam. Dah tudung-tudungnya. Nanti kita akan jumpa lagi untuk topik yang lebih best. Sebab banyak cerita ni kan. Alright, sebenarnya saya nak bagi tip macam mana konsisten, tapi nantilah next. Yes, next supaya macam nak konsisten. Sebab sekarang orang ada masalah nak motivasi untuk buat workout tu. So kita nak bagi tip, tapi tu kita kemudian dah Kita tahu minggu depan ataupun 2 minggu lagi kita akan start balik dengan Coach Aizom. Okay Coach, thank you so much. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Most welcome. Okay.
So itulah Coach Aizom. Nampak macam biasa-biasa je. Cuba duduk dengan dia. Saya pun tak terlawan dengan dia punya jantung tu. Kita orang bagi dia gelaran jantung macam robot. Sebab memang kalau dia buat metafit tu dia memang fit. Orang dia kecil je tapi sangat-sangat fit. Sebab itulah trail running dia boleh buat selamba je. Dia seorang-seorang pun tak apa. Janji dia buat seorang-seorang kan. Janji dia buat trail running tu 50 km ke berapa puluh km yang dia buat tu. So awesome lah, dia memang awesome. Alright, jadi itu je perkongsian saya pada malam ni. Tu je pasal lutut. Nampak tak? Tak semua orang tahu membezakan sakit lutut dan injured lutut. It's very different punya condition. Sebab itulah saya, tugas Shitos ni saya nak semua orang faham sangat-sangat. Beza antara sakit lutut dan injured. Kecederaan lutut dan sakit lutut tak sama. Kecederaan boleh jadi sakit tapi sakit tak semestinya cedera. Okay? Kalau perempuan boleh jadi lelaki tapi lelaki tu tak, macam mana? Lelaki boleh jadi perempuan tapi perempuan tu takkan pernah tuling. Dia tak ori. So macam tu tak ada kaitan. Entah. Okay, so tu je yang saya nak kongsikan dengan anda. Tapi macam biasa, jangan lupa promo SB96 masih lagi ada. Yang tadi tu Ida antara saya punya klien yang pakai sebab dia ada kecederaan lutut. So memang sangat-sangat membantu, dia cakap. Siap boleh bantu dia tidur lagi. Sebab very orang kata buat otot dia rasa lega, rasa ringan kan. And dia masih lagi dalam proses recovery. Saya dengan dia pun nak dekat 2 tahun jugalah, sama macam Aizom kan. Cuma Aizom dia tak injured. Dia je yang rasa dia injured. Sebab tu saya brainwash dia, saya cakap you tak injured, you just sakit, overtraining, overuse kan. Tapi yang macam Ida ni dia different story sebab dia injured. That's why treatment dia masih lagi sampai sekarang. Kan dengan menggunakan SB96 ni alhamdulillah lah dia punya proses tu lagi senang, lagi lancar lah. Terutamanya saya lah bila saya nak buat teknik yang saya nak apply dekat dia, kadang-kadang badan dia kurang bagi kerjasama. Tapi bila saya spray SB96 ni, dia melonggarkan otot yang tegang tu. Jadi bolehlah saya manipulate otot tersebut. Okay, jadi kalau anda ada persoalan lagi mengenai lutut ke ataupun macam mana nak apply SB96 ni dekat lutut ke, dekat bahu, sakit pinggang, sakit tengkuk, sakit apalah yang berkaitan dengan otot, semua badan kita ni ada otot. So sakit je otot, memang SB96 ni adalah penyelesaian masalah kan. Jadi jangan lupa promo dia. Promo dia 168, saya bagi RM98 sahaja. Saya bagi sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah, free postage lagi. Kalau duduk dekat area KL, Selangor dengan Kajang, saya hantar COD RM2 je. RM2 je COD. Sangat murah kan. So, grab cepat sebab stok dengan saya yang duduk dekat area Kajang Bangi, Kajang Bangi lah. Ke KL, Selangor, Putrajaya, tak banyak saya pegang. Yang lain kalau tak nanti kena post lah kan. Dan saya masih lagi mencari ejen dan dropship yang nak tambah income. Satu botol ni kita boleh dapat income kan. Kita sama-sama lah, kita berkongsi rezeki. Saya tolong anda bagi peluang pekerjaan dan anda buat kerja. Saya akan guide, duduk satu team, kita akan sama-sama bekerja, sama-sama berkongsi rezeki. Dan kalau mana yang nak jadi ejen ke dropship ke, boleh contact saya dan kita akan masukkan dalam grup khas lah di mana kami akan train anda untuk faham teknologi light activated energy by E-Zone. Okay. Dan sebagai tanda sokongan kan, ataupun yelah bila anda rasa Shitos ni memang bagi ilmu yang rare lah, yang membantu sangat-sangat anda clear, faham keadaan anda. Like saya punya page ni kan sebagai tanda sokongan. Anda sokong saya lagi banyak, saya boleh share dengan anda input-input ataupun kisah-kisah yang mungkin terjadi dekat orang yang dekat dengan anda tapi saya dah pernah selesaikan masalah tersebut. Okay, boleh juga follow saya punya Instagram Shitos Rehab and Recovery. Ataupun yang mana mungkin Facebook tu berhabuk, boleh tekan link. Mana link tu? Link Telegram di ruangan komen dekat bawah tu, tekan link and masuk dalam grup Telegram tu, which is at least kita ada satu grup yang notify
mengenai SB96, saya punya live dan ilmu-ilmu lain. Okay, so group tu open dekat Telegram. Kita akan sentiasa berkongsi tips pemakanan, macam mana nak ambil pemakanan yang betul. Kan kita juga akan share tips nak turunkan berat badan dengan cara yang betul. Yalah, setengah orang bila dia nak turunkan berat badan ni bersenam je tapi makin lama makin kembang. Ada masalah dia. So, Citos akan bantu anda clearkan, bagi anda faham. Sebab bila saya bagi anda faham, anda boleh buat sendiri. Anda boleh apply sendiri. Dah tak perlu dah Citos. Cuma perlu rujuk sahaja Citos. Okay? So, apa dah? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada soalan ke? Tak ada soalan Tak ada soalan. Kita jumpa besok dengan topik yang baru. Saya akan announce dekat grup Telegram dan juga grup page Facebook dan Instagram mengenai topik baru minggu depan, dan kita akan berbincang topik yang sama selama seminggu. Jadi ajak ramai-ramai kawan-kawan anda untuk tengok saya punya live ni supaya anda dapat knowledge secara direct dan mudah. Tak perlu nak belajar 4 tahun tambah master 2 tahun. Tak perlu nak belajar macam saya. Bagi saya explain dekat anda, bagi anda faham. Okay, so tu je daripada saya untuk malam ni. Assalamualaikum. Bye.